redha dengan takdir tu. Tapi Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, so macam biasalah, kita dah sampai hari Isnin ni. Konten dia sama, tak berbeza. It's all about Seram Isnin. Okay, so macam korang dah tengok dekat thumbnail tadi, kita malam ni nak bercerita tentang kisah malam kampus. So siapa-siapa yang pernah lepak kampus, yang pernah duduk sana, untunglah sebab saya tak pernah masuk kampus. Tapi tak apa, kita nak bercerita sekejap lagi tentang pengalaman-pengalaman misteri yang orang dah hantarkan kepada saya. Okay, so ada kelainan sikit sebenarnya untuk minggu ni. Sebab apa? Sebab minggu ni saya tak berseorangan, saya ditemani oleh someone. Sekejap lagi saya akan kenalkan. So macam biasa korang, jalankan tanggungjawab. Jangan lupa tekan like and share kalau suka. Tekan subscribe button and hit sekali bell notification. So siapa-siapa yang baru sampai dekat channel ni, baru nampak mungkin, korang kalau nak tengok video yang sebelum-sebelum ni, korang boleh tekan dekat ni playlist atas ni, ataupun ya lepas ni ada lagi playlist lain yang akan ada. So kita tak nak banyak-banyak cerita, introduction kita bagi simple je, and kita nak kenalkan sekejap lagi siapa yang bersama untuk share cerita pengalaman dia dekat sana. Alright, so macam biasalah, kita rolling. Syarat untuk seseorang menjadi pemimpin yang membimbing manusia ke jalan Allah ialah sabar. Hendaklah dia bersabar demi meneruskan perjuangan untuk membela Islam. Khaza Fir'aun, hazihi ummah, astaghfirullah. Hai, Assalamualaikum adik. Ca. Okey, malam ni Kak Nan nak cerita kat korang kisah pengalaman Kak Nan sendiri dalam kisah malam kampus. Alright guys, Kak Nan nak cerita kisah Kak Nan sendiri, di mana masa tu Kak Nan belajar dekat salah sebuah institusi dekat Johor. Okey, macam biasa kisah ni dekat asrama. Kalau korang nak tahu, masa batch Kak Nan tu masuk, High-Tech 3 tu adalah asrama lelaki sebelum ni. And then, bila batch kita orang masuk je, dia bagi High-Tech tu untuk perempuan. Okay, jadi kita orang ni, macam geng-geng ni, tertanya-tanya juga, kenapa tiba-tiba tukar perempuan duduk situ? Tapi, ya, tak ada pun macam rumus-rumus seram ke apa ke, tak ada. Dia macam, tak ada apa-apa macam tu. So, okay, tak apa, nak dijadikan cerita, kita orang ni satu level tu rapat tau, walaupun kita orang lain-lain course. Sebab apa rapat? Sebab kita orang kongsi satu toilet yang sama. So faham? Di sini asrama kita orang satu bilik, 2 orang, and then toilet dekat luar. Okay, and then kita orang ni selalu lepak tau depan bilik Kak Nan. Sebab apa? Bilik Kak Nan tu adalah bilik yang hujung sekali. Bila bilik hujung sekali, angin sepoi-sepoi masuk gitu kan. Jadi diorang akan lepak dekat situ lah, ramai-ramai. And then kita orang, Kak Nan kos mechanical. Kos mechanical ni tak banyak kerja. Jadi kita orang santai-santai teman budak-budak fashion. Kerja Kak Nan adalah dengar MJ12. Korang tahu tak MJ12? Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Masa tu dekat Johor, MJ12 ni adalah siaran radio dekat Singapura. Okay, so setiap 12 malam kita orang memang akan dengar DJ Casey ni bercerita. Memang sedap lah cerita dia kan. So Kak Nan pun masa tu macam obses gila dengan DJ Casey kita tu. And then ada satu hari tu Kak Nan macam terlalu suka selalu dengar YouTube dia, selalu tengok YouTube dia. And then Kak Nan ada Google juga pasal MJ12. And one day Kak Nan ada jumpa satu cerita pasal institut yang Kak Nan duduk and asrama yang Kak Nan menginap, High-Tech 3. But ya, so risaunya Kak Nan lupa cerita dia cerita apa. Yang pasti masa tu Kak Nan macam kecoh gila lah. Weh, cerita apa asrama kita semua masuk apa ni, masuk cerita seram ni weh, masuk MJ12 weh. Lepas tu diorang pun mulalah start seorang-seorang cerita pengalaman masing-masing. And yang paling Kak Nan ingat lah, ada seorang kawan Kak Nan ni, dia nak balik daripada tandas tu, nak balik ke hujung kita orang punya dom tu, dia selalu rasa macam ada orang berbisik macam pss, pss,
masa tu. So memang lepas daripada dia cerita tu, kita orang kalau lalu daripada bilik air memang takkan pandang lah belah sana. Gitu. And then nak dijadikan cerita lagi, biasalah kita orang ni lepak lagi dekat luar tu sampai pukul 1, 2 pagi. Kak Nan ni duduk dalam bilik je. And then ada satu kawan Kak Nan masuk bilik. Dia lalu je kat Kak Nan, Kak Nan terus, "Wish, Ira, kenapa malam-malam pakai perfume?" Kak Nan tanya macam tu. Lepas tu Ira tu cakap, Ira ni dia cakap kecil-kecil comel-comel, mana ada lah awak ni? Macam tu. Lepas tu Kak Nan pun macam, kan? Takkan Ira nak pakai perfume malam-malam and perfume lelaki. Kenapa Kak Nan kata lelaki? Sebab Kak Nan pernah bau benda tu. Bau tu ayah Kak Nan pakai nak pergi sembahyang Jumaat. And bau dia memang Kak Nan tak suka. Apa nama minyak tu? Minyak atar kalau tak silap. Bau minyak atar kuat kan bau dia. Memang lelaki selalu pakai rasanya. Okay, lepas tu bila dia dah keluar apa semua, tak lama tu kawan Kak Nan yang tengah buat kerja dekat luar tu, dia datang kat bilik Kak Nan. And then dia ni orang Terengganu lah. Lepas tu dia tanya, Nan, buat apa mu tegur? Lepas tu aku cakap, tegur apa? Dah takkanlah Ira yang pakai minyak atar, dia cakap macam tu. Okay, kawan Kak Nan yang tu, dia memang jenis yang senang nampak. Bukan nampak lah, rasa pun boleh. And then dia tanya dekat kawan Kak Nan yang lain. Dia tanya kawan Kak Nan, kau bau tak? Lepas tu tak. Maksudnya Nan, kita dua je yang bau benda tu. Tapi Nan, kau ni pun tak mikir-mikir nak tegur. Lepas tu, ya benda tu dah berlalu esok-esok. Tapi Kak Nan ni masih lagi terfikir-fikir tau. Ada kena-mengena tak bau laki tu dengan asrama tu, asrama lelaki? Mesti ada something. And then Kak Nan ni pun pergi cari. Aku tak tahu mana aku dapat idea. Pergi Google pelajar institut meninggal. Kak Nan tulis mati, meninggal semua. Pak, jumpa weh, memang ada seorang pelajar kolej tu meninggal. And dia tulis pelajar tu menetap dekat High-Tech 3. Okay, so dekat situ lah Kak Nan rasa macam ada apa-apa ke? Kita pun tak tahu, mungkin permainan diorang kan, mungkin apa. Yelah, kita duk terfikir-fikir, memang syaitan suka mempermainkan lah kita kan. Dan bila Kak Nan dah tahu berita benda tu kan, start lah gangguan. Yang paling Kak Nan ingat, masa tu Kak Nan nak tidur, kita katil satu macam ni, depan direct dengan almari. Dan almari kita tu tinggi, atas dia sekali tu ada ruang. Orang lain letak bantal, bukan letak bantal, orang lain letak luggage apa semua kan. Tapi Kak Nan punya kosong. And then masa Kak Nan nak tidur tu, Kak Nan rasa macam nampak ada sesuatu, ada seseorang tengah peluk tubuh, peluk, tengah duduk peluk lutut tu. Tengah duduk, lutut, pandang Kak Nan tidur. Aku rasa macam, Allah, macam mana aku nak tidur ni? Even tutup mata pun, otak ni boleh terbayang-bayang benda tu tau. Lepas tu malam tu juga tengok member dah tidur. Kak Nan pula yang jenis tidur lambat kan. And then cara yang Kak Nan buat adalah Kak Nan daripada kepala ngadap dia, Kak Nan pusing kepala Kak Nan ngadap dinding depan. Itu je lah cara. Biarlah dekat ke apa ke, asalkan aku tak nampak benda tu. So sampai ke sudah je Kak Nan tidur macam tu, tidur tu balik. Gitu. Lepas tu dia banyak lagi. Benda ni dia tak berlaku hari-hari, tapi memang ada je benda yang seram lah orang kata berlaku kan. And second thing yang paling Kak Nan ingat, siapa yang paling last dia akan kunci pintu. Jadi yang paling last masa tu adalah kawan Kak Nan, tapi dia bilik sebelah. And then once masa dia nak tutup pintu tu, dia pandang lah dulu kat belah dalam kan, ikutlah dia tertinggal buku ke apa ke. And apa yang dia nampak adalah seorang lelaki tengah nak mengambil sesuatu atas meja. Macam ni. And then bila benda tu nampak kawan Kak Nan pandang dia, dia pandang kawan Kak Nan. Masa tu Kak Nan cepat-cepat tutup pintu. Masa tu Kak Nan dengan doormat memang tak tahu kenapa dia ni cepat-cepat tutup pintu kuat kat tu kan. And after that lah baru dia cerita, dia nampak tubuh lelaki dalam bilik tu macam hidup macam biasa dalam bilik tu. So, itu je lah cerita Kak Nan dekat asrama tu. Itu je yang Kak Nan ingat. Wow. So, memang nampak exactly bentuk lelaki kat dalam
Yes, memang lelaki. Dia bukan hantu. Memang cakap memang macam betul tak lelaki. Memang ada lah, tapi memang asrama tu perempuan. Asrama tu perempuan, so tak mungkin lah ada lelaki dalam tu. Tapi nasib baik lah kawan Kek Nan tu tak panik. Ya. Kan? Sebab bila panik ni, benda-benda macam ni suka benda yang kayak orang takut dengan dia macam tu kan. Alright, so itu cerita yang pertama. Kita terus move up ke cerita yang kedua. Sebelum korang sambung tengok video, okay, korang nampak ni baju jump scare ni, baju mencerdas aku sendiri. Kepada siapa-siapa yang belum dapatkan, panjang aku tarik kan. So korang kena dapatkan mencerdas jump scare ni. So ini gambar-gambar dia kalau korang nak tengok macam mana orang pakai lah, apa rupa dia kan. And baju ni juga disediakan untuk lengan panjang dan juga pendek. So apa-apa soalan, korang boleh pergi dekat link dekat bawah, korang klik, and kat situ korang boleh terus dapatkan dekat website tu. Okay, siapa-siapa yang mungkin tak tahu, kat situ pun ada Instagram aku akan ajar korang dekat sana nanti. Okay, see you. Kita sambung. Cap nombor 2 pasal apa pula? Tentang salah satu cerita yang aku rasa agak the best one yang di-sharekan oleh salah seorang followers Instagram aku, nama dia Zam, bukan nama sebenar. Dia cerita kat aku, cerita ni terjadi pada diri dia sendiri and juga housemate baru dia ketika itu. Dia ni menuntut dekat salah sebuah college yang berada di Perlis sana lah. So siapa-siapa yang duduk Perlis sana mungkin tahulah dia punya cerita, ataupun mungkin kat Perlis tu tak silap aku tak banyak campus dekat sana. Alright, so kita move up tentang apa cerita tentang si Zam ni and what happened to him lah, senang cerita. Okay, menurut Zam, dia kata masa dia tahun ketiga, masa starting dia baru masuk ke rumah sewa dia time tu, dia kata kalau ikutkan daripada semester pertama sampai ke hujung tahun kedua dia akan menginap dengan geng-geng dia. Maksudnya kalau berubah pun mungkin seorang ataupun mungkin kurang seorang kan, mungkin sebabkan macam-macam hal lah. Tapi dia kata untuk penambahan tu memang tak pernah ada, tapi terjadi pada tahun ketiga. Yang peliknya tahun ketiga tu masa sem ke-5 tak silap aku, dia kata time tu tengah-tengah baru budak ni masuk. Budak ni nama dia apa? Fahmi. Okay, so ada yang tak kena sebenarnya pada Fahmi ni menurut Zam. Menurut Zam, dia kata Fahmi ni seorang yang tak berapa campur dengan orang, tak banyak bercakap, sentiasa menyendiri and sentiasa melakukan something yang agak fishy, pelik. Dia macam budak ni kalau kau tengok pun macam something somewhere, some wrong lah. Tapi diorang ni macam tak adalah macam nak bertanya ke, nak pergi cakap apa, lebih-lebih nak berkenal tak. Diorang macam buat hal masing-masing je lah. Orang nak tahu dia punya rumah ni, kalau ikut dia punya gambaran lah, dia kata rumah dia ni ada di tingkat ketiga daripada empat tingkat, dia kata. So bangunan tu ada 4 tingkat, so rumah dia tingkat ketiga yang disediakan oleh pihak sana lah. So dia kata mula-mula tu tak ada apa yang pelik sebenarnya, tapi bila lama kelamaan terdapat satu kejadian yang membuatkan dia rasa pelik. Sebab apa? Budak ni suka duduk sorang-sorang and tulis something yang dia pun tak tahu apa, and bercakap seorang diri ketika menulis benda tu. So dia macam, okay, budak ni mungkin suka menulis, mungkin budak-budak jiwang, dia tak tahu kan. So dia pun macam tak tahu. So dia pun macam, okay fine, tak ada apa yang pelik kat situ, just okay, biasalah orang suka menulis. Tapi satu malam tu, dia kata masa dia tengah buat assignment kerja dia dekat laptop, dia nampak budak tu menulis lagi, macam menulis ke melukis, dia tak sure lah. Tapi dalam keadaan yang menangis teresak-esak, dia kata macam. So bila macam menangis teresak-esak, dia pun macam tengah buat kerja, dia pun berhenti budak tu. Lepas tu dia tegur, Mi, okay tak? Lepas tu budak tu tak hindarkan dia, just menulis dan menangis, masih lagi menangis. Tapi dia macam tak ada apalah, dia pun buat je lah kerja dia, pun bawa kerja dia. Tiba-tiba time tu dia ternampak Fahmi tu bangun daripada tempat dia menulis benda tu lah. So dia nampak Fahmi tu bangun, and Fahmi tu berjalan ke arah tingkap balkoni hujung rumah dia. Kan kalau korang tahu, kalau setiap balkoni yang ada rumah tu, biasanya tepi hujung tu, bawah tu memang tak ada apalah sebenarnya cerita. Kalau kau buka, kau terjun, memang jatuh lah, memang cedera lah. Dia kata Fahmi tu bangun and jalan perlahan-lahan ke arah tingkap tersebut. So bila dah sampai ke arah tingkap tersebut, dia tengok Fahmi tu macam pelik lah, apa hal dia ni. Tiba-tiba dia terdengar Fahmi cakap macam ni, Amy, Bami rindu Amy. Dia terus berhenti buat kerja dia and dia perhati Fahmi yang betul-betul dekat dengan cermin tersebut. Dia macam, Bami,
Mi cakap dengan siapa tu Mi? Fahmi tak endahkan panggilan Zam pada ketika itu. Tapi apa yang Fahmi buat betul-betul memeranjatkan Zam. Sebab Fahmi pergi dekat cermin tu, dia buka satu persatu keping daun cermin tu. Kau boleh bayangkan kalau macam cermin kelas, cermin sekolah tu, dia buka pompel tepi tu, dia buka 1, 2, 3, 4, 5. Lepas dah terbuka benda tu, si Zam ni macam pelik lah, apa hal dia pergi buka ni kan. So dalam keadaan membelakangkan Zam, Fahmi terus panjat ke arah balcony tu yang dia dah buka helai daun pula cermin tu. Dia terus duduk atas tu and bercakap seperti ada something yang di depan dia. And si Zam ni macam, uish, dah kenapa ni kan si Fahmi ni? Uish, pelik sungguh. Lepas tu dia nampak Fahmi tu cakap-cakap macam, wah, dia macam ada berkomunikasi dengan something yang dekat luar tu. Tapi disebabkan Zam ni macam takut and dia just assume Fahmi ni mungkin tak tahulah, mungkin terlebih belajar ke apa kan. Lepas tu dia nampak Fahmi tu dah bangun nak ke depan man. Itu kalau Zam tu lambat sikit, meninggal lah member. Dia nampak orang tu nak bangun, cepat-cepat Zam tu berlari ke arah Fahmi and sahut dia ke belakang. And time tu Fahmi tu macam mengonta-gonta, menangis. Dia kata, aku nak ikut dia lah, macam tu tau. Lepas tu Zam ni macam panggil lah yang lain-lain untuk bangun and tenangkan dia lah pada malam tu. So pada malam tu tak ada apa-apa yang jadi, cuma dia meronta-ronta and tiba-tiba dia rasa macam, tak tahu lah kenapa tiba-tiba Fahmi tu diam and Fahmi tu tertidur. Setu dia dah pukul 1 pagi. Time tu diorang macam dah tidur apa semua and Zam ni pun pura-pura tidur sebenarnya. Dia tutup bawah selimut and dia just perhatikan adakah Fahmi masih lagi dalam behavior yang sama. Okay, tapi ternyata malam tu tetap behavior yang sama, tapi kali ni dia pandai pula. Dia tak terjun ke bawah, dia pusing balik and dia turun macam biasa, macam tak ada apa-apa jadi. So Zam ni macam assume tak apalah, biarlah dia nak buat apa kan, tak kisahlah, itu lantak dia lah. Tapi dia selama dia tak lompat okey lah. So malam tu dia tidur. Malam ketiga, malam keempat sama. So diorang pun macam masing-masing dalam bilik tu dah perasan lah perangai si Fahmi ni. Okey, so bila dah perasan si Fahmi ni, diorang pun merancang untuk melihat semua sekali dalam keadaan nak tengoklah betul ke dengan siapa Fahmi ni bercakap dekat luar sana kan. Lepas tu diorang pun buat something yang apa cakap boleh melambatkan pergerakan Fahmi. Okey, kalau macam tadi aku cerita yang diorang buka helai daun tingkap tu, kali ni diorang tutup dengan tali and diorang kepit dengan apalah, aku tak ingat, macam sepit kot untuk lambatkanlah kerja si Fahmi ni. And dekat atas papan tempat Fahmi duduk tu, diorang ada tabur sepihan-sepihan kaca kecil. So bila dia duduk, dia rasa sakit, so dia tak lama lah kat situ. Itu yang dia fikir. So malam tu diorang semua dah bersiap sedia. Ini malam kelima tak silap aku. Time tu malam Khamis, malam Jumaat. Diorang dah duduk sama-sama ramai-ramai untuk tengok apa yang si Fahmi ni buat. Masa tu satu bilik tak tidur. Diorang pun macam nak perhatilah apa yang Fahmi ni buat. Okey, masa tu 2-3 pagi kot, diorang kata diorang dah dengar si Fahmi ni dah mula menangis. Dia kata, kenapa Mi tak datang? Kenapa Mi tak datang malam ni? Abang Mi tunggu. Diorang dah macam risau lah kan, takut apa-apa jadi, apa-apa yang tak diingini berlaku lah kepada Fahmi ni kan. Takut dia mengamuk ke apa kan. Tiba-tiba dia diam. Dia kata diorang dengar si Fahmi ni tiba-tiba diam and bangun seperti, kau faham tak, macam budak kecil yang bapak dia balik kerja, macam mana dia bangun daripada tempat tu untuk sambut bapak dia. Contoh macam tu. Dia bangun memang dengan keadaan dengan sangat excited and berlari ke arah tingkap tersebut. Okey, dalam keadaan tu ada seorang daripada diorang rakam apa yang si Fahmi ni buat. Zam tu lah. Zam tu rakam apa yang Fahmi ni buat dalam keadaan yang sangat-sangat tersorok. Ada bantal, ada benteng, ditutup dengan selimut. Tapi kalau kau tak tahu kau dirakam, memang kau takkan nampak lah yang kau sedang dirakam, senang cerita. So Fahmi ni pun pergi buka. Tapi masalahnya, dia orang punya perangkap, dia orang punya sepit memang tali tak berkesan man. Dia punya buka tu memang laju gila. And buka and dia duduk kat atas tempat yang dimana diorang letak kaca-kaca tadi. And Zam tu masih lagi merakam keadaan tu tersebut. And dia dengar, and diorang dengar si Fahmi tersebut, Amy ingat Amy tak datang. Lepas tu diorang dengar dia sedang berborak dengan something yang berada di luar sana sebenarnya.
So bila diorang dengar dengan khusyuk. Dia dengar yang Fahmi ni cakap dia rindu, dia nak ikut, dia tanya kenapa ditinggalkan. And ketika tu adalah dalam 3-4 minit dia sedang berbual dengan benda yang ada kat luar tingkap tu, tiba-tiba perbualan dia terhenti dalam keadaan yang sangat sunyi sepi. Tiba-tiba si Fahmi tu perlahan-lahan tolehkan mata dia dan juga kepala. Dia terus menjeling ke arah Zam yang sedang merakam apa yang dia buat. Kau bayangkan, kau tengah rakam, member tu tengah bercakap dengan siapa entah kat luar, tiba-tiba member tu pusing, jeling kau. Kau rasalah kalau tak ada orang bagi tahu dia dirakam, macam mana orang tu boleh tahu? And terus masa tu Fahmi tu lompat daripada tempat benteng tingkap tu, terus pergi menyerang Zam yang bawah selimut. Dia terus cekik member tu, dia cekik, and yang lain tu terus buka lampu and tangkap dia. And dia mengonta-ngonta lah. Dia mengonta-ngonta. Dia cakap kenapa kacau dia tak kacau orang. Lepas tu, masa dia tengah mengonta-ngonta tu, diorang tangkap and diorang dengar seperti ada bunyi benda mengilai di luar tingkap. Semua dengar dalam bilik tu, dia kata. Dengar ada benda mengilai and tingkap-tingkap yang diorang dah buka tu pecah satu persatu masa tu. Kau bayangkan, Allahu Akbar. Memang keadaan tu memang gegau gila. Dan salah seorang daripada diorang tu keluar, lari, pergi cari Pak Ustaz yang ada kat situ. And lepas Pak Ustaz tu datang apa semua, and dia bawa Fahmi ni keluar daripada bilik tu and bawa ke tempat untuk berubat semua. And agak lama juga, sepanjang malam tu diorang masih lagi bersama Fahmi untuk bagi Fahmi tu keluarkan benda tu daripada diri dia. Dia kata macam tu sebab benda tu dah ikat jiwa dia, kata Pak Ustaz tu. Tapi ada sebenarnya cerita di sebalik kisah kenapa Fahmi tu jadi macam tu. Macam aku cakap tadi, dia ada bercampur bau. Dia ada dua kemungkinan dekat sini. Fahmi masuk sebagai student yang extend sebenarnya. Untuk ke SEM yang baru tu, dia extend untuk SEM yang sebelum tu. And dia masuk ke dorm pula. Dia masuk ke rumah si Zam ni sebabkan ada salah seorang daripada kawan Zam ni dah berhenti awal. So untuk menumpang tu sekejap je sebenarnya tempoh untuk Fahmi tu duduk. Tapi ikutkan tak ramai yang tahu yang sebenarnya si Fahmi ni ada sedikit gangguan emosi kerana pemergian tunang dia ketika tu. Yang kalau ikutkan sepatutnya dia belajar and lepas 4 bulan dia nak habis tu, dia sepatutnya dah berkahwin. Tunang dia lah sebenarnya cerita. Tapi disebabkan tunang dia meninggal dekat tempat kerja sebab overwork macam tu pun tak silap aku. Disebabkan ada penyakit-penyakit kronik, dia meninggal. And member ni pun tak boleh nak terima. And dia ganggu prestasi pelajaran dia. And dia depresi selama berbulan-bulan. And selepas tu lah dia kena extend. And mungkin apa yang dia nampak malam tu adalah bayangan daripada diri dia sendiri. And kawan-kawan dia pun saksi lah apa yang terjadi pada malam tersebut. Tapi kalau kita fikir sekali lagi, kalau katalah benda tu hanya bayangan si Fahmi ni sahaja, macam mana pula kelibat yang Zam tu nampak? And macam mana pula Fahmi tu boleh tahu Zam sedang merakam? And apakah bunyi yang mereka dengar? Dan macam manakah cermin tu boleh pecah ketika Fahmi ditarik ke dalam bilik itu semula lah. So sampai ke situ, Fahmi ni dibawa ke tempat rawatan mental and terbukti dia ada masalah jiwa, gangguan fizikal, mental semua. And dia masih lagi dalam hospital sana lah. So macam tu lah, lepas dia dah pulih and dia cerita kat aku kan. So aku rasa kesian lah sebab tak semua orang nak ending macam tu kan. Itu lah cerita dia. Sedih tu. Tapi itulah, mungkin masa tu dia belum terima. Dia tak dapat nak terima lagi. So dia terbayang-bayang lagi. Itulah. That's why guys, kalau betul orang tu dah pergi, cepat-cepat kita lupakan. Memang susah, tapi untuk teruskan kehidupan yang lebih baik, rasanya lebih baik kita telan walaupun pahit. So itu sahaja untuk kita malam ni, Seram Isnin malam saya bersama dengan Kek Nan Judge. So saya just nak ucap terima kasih sebab teman saya, sebab saya dah selalu sangat seorang-seorang. Macam-macam benda yang teman. Bukan kesian. Betul. So Alhamdulillah hari ni kita dah settle untuk version of Malam Campus. And kalau ada apa-apa cerita-cerita yang diorang boleh ambil iktibar, why not teruskan ambil iktibar. Mana yang perlu buat, mana yang tak perlu buat. And kita jumpa lagi di sini Malam Isnin yang akan datang. And kalau korang nak follow Kek Nan kat Instagram, boleh terus bagi. Boleh promote ni. Boleh, okay. Korang jangan lupa subscribe Kek Nan juga dekat kat YouTube. Korang jangan lupa subscribe Kek Nan juga dekat YouTube channel Kek Nan Judge. And Kek Nan punya Instagram pun boleh cari Kek Nan Judge. InsyaAllah jumpa. Nama sama lah. Sama-sama. And
Kak Nan, kat sini Kak Nan nak cakap. Okey, dekat sini juga Kak Nan nak ucapkan terima kasih dekat Sama-sama. Aisyah datang jauh-jauh demi Kak Nan je kan? Ya, tak ramai lagi sebenarnya. Bukan. Tapi dia mesej dia kata demi Kak Nan ni, dia datang. Yelah, kita kalau nak pujuk perempuan kita kena pandai. Oh gitu, macam ya. Okey. Alright, so terima kasih Kak Nan sebab sudi datang Ya, hari ni. sama-sama. InsyaAllah kita ada kolaborasi InsyaAllah minggu depan. So korang yang mana-mana mungkin nak kolaborasi saya dengan orang lain atau mungkin nak Kak Nan lagi, boleh tulis kat bawah. Uish. Kalau boleh, kalau korang nak follow IG saya pun macam biasalah, link semua dekat description. Dan kalau korang ada cerita apa-apa pun nak cerita kat saya, kalau lambat sangat saya nak reply DM, boleh join group Telegram saya juga, ada description sana, ada link. Alright, so macam tu je untuk minggu ni. I see you and I see you. Assalamualaikum. Bye. ขอบคุณค่ะ